Yang bahagia Datuk Ramli sebagai Tuan Rumah, Jawatankuasa Muafakat, tuan-tuan sekalian, kita sambung dan saya memilih untuk hanya membincangkan satu tajuk saja malam ini berkenaan dengan imamah ataupun pemerintahan. Sebab saya rasa perkara ini mungkin akan dibincangkan dengan agak panjang oleh kita. Masing-masing kita akan ada pendapat yang mungkin kita boleh bincangkan secara bersama. Dan dalam perbincangan berkenaan dengan imamah ini, secara khususnya bila merujuk kepada karya Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, saya pecahkan kepada dua bahagian, iaitu persoalan yang saya panggil persoalan klasik, persoalan zaman salaf yang dah berlalu, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita hanya menerima sejarah berkenaan dan beriman sebagaimana para sahabat dan juga tabi'in beriman, dan juga persoalan-persoalan yang relevan untuk sepanjang zaman sampai konteks sekarang, iaitu berkenaan dengan syarat-syarat pemerintah dan juga bagaimana sikap ulama terhadap pemerintah yang tak disebutkan oleh Baghdadi secara khusus dalam Al-Farqu Bainal Firaq, tapi disebutkan oleh ulama lain yang saya cuba tambahkan, yang mana perbincangan itu timbul agak terkemudian, terkebelakang, berkenaan dengan sikap ulama terhadap pemerintah. Tapi yang paling asas bila membincangkan soalan imamah ataupun pemerintahan ini, ada satu perbincangan yang sebenarnya dalam kertas saya silap sikit. Saya hantar kertas kepada Nick, saya tak telefon beritahu dia, jadi tak buat apa salinan. Boleh email kemudian lah mungkin. Tapi persoalan imamah ni dalam banyak-banyak karya yang saya rujuk, tak dihuraikan tentang definisinya dengan jelas. Berbeza dengan karya-karya Syiah yang mana mereka membincangkan perbezaan konsep imamah, istilah imamah dengan khalifah. Kita menggunakan dalam kita tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kita menggunakan istilah imamah dan khilafah itu secara bertukar-tukar dengan maksud yang sama, iaitu merujuk kepada umarak lah secara umumnya, iaitu pemerintah yang menguasai politik, menguasai pentadbiran, pengurusan umat Islam. Adapun ulama itu merujuk kepada ilmu. Jadi begitulah pembahagian kita di antara umarak dan ulama, kalau kita nak guna istilah dalam tradisi kita lah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam Syiah, dia membezakan istilah imamah dengan khilafah. Istilah imamah itu merujuk kepada pemimpin yang mempunyai wibawa untuk mentafsirkan agama. Sebab dia berpegang dengan kemaksuman imam, yang mana imam itu sentiasa mendapat maklumat-maklumat baru yang membolehkan dia terus mentafsir kehendak wahyu lah, begitulah dalam kefahaman Syiah. Adapun khilafah menurut dia hanyalah pemerintah dalam konteks keduniaan semata-mata. Jadi berbeza dengan kita, sama ada istilah imamah ataupun istilah khalifah itu merujuk kepada pemerintah yang kita guna istilah umarak lah dalam konteks sekarang ni, wacana pemikiran Islam sekarang ni kita akan guna istilah umarak lah biasanya. Yang kita bezakan umarak tu dengan ulama. Itu perbezaan yang ada dari segi istilah. Tapi perbincangan yang paling mendasar, munculnya perbincangan ini saya rasa disebabkan interaksi ahli sunnah dengan Syiah juga. Disebabkan isu pemerintahan, kesahihan pemerintahan Saidina Abu Bakar, kemudian cabaran kelompok yang mendakwa kelayakan itu sepatutnya jatuh kepada ataupun diberikan kepada Saidina Ali. Itu perkara asas yang menjadi punca timbulnya Syiah. Yang merupakan bagi saya itu asas akidah lah. Tapi bagi Imam Baghdadi sendiri, dia menyebut pemerintahan ataupun soal imamah ini sebagai soal, ialah dia masukkan dalam list yang 15 ini, bermaksud itu adalah usul daripada rukun-rukun agama.
Itu menurut Imam Baghdadi. Tapi kalau menurut tokoh lain yang saya rujuk seperti Imam Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini, iaitu guru kepada guru kepada Imam Ghazali, dia mengatakan soal imamah ataupun pemerintahan bukan daripada usul akidah. Dia soal furu' yang kita boleh berbeza pendapat tentangnya, yang tak membawa kepada kekufuran dan sebagainya. Begitu juga perkara berkenaan dihuraikan oleh Ibrahim Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri, yang juga merupakan Syekhul Azhar tahun 1860-an 70-an something. Syekh Ibrahim Bajuri juga menghuraikan ketika mensyarahkan Jawharah Tauhid, mengatakan persoalan pemerintahan ini bukan satu rukun yang diputuskan secara ijma' oleh ummah, oleh ahli sunnah wal jamaah sendiri, dengan maksud tidak ada dalil yang mutawatir berkenaan dengan perkara berkenaan. Dan kita akan jumpa nanti ni penetapan seorang pemerintah itu bukan berdasarkan nas, tapi berdasarkan ijtihad, berdasarkan akal. Jadi disebabkan itu, dua tokoh ni sebagai contohnya, dua tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah ini meletakkan soal pemerintahan itu di luar daripada persoalan usul, luar daripada usul akidah. Berbeza sedikit lah dengan Imam Baghdadi gitu. Tapi yang kita nak kena faham, sama ada dia, kita nak kata dia usul ataupun dia furu', tapi benda yang kita nak kena faham adalah pegangan kita yang berbeza dengan akidah Syiah. Itu yang kita nak kena faham. Dia perbezaan paling besar ialah pada pegangan kita bahawa melantik pemerintah itu perkara ijtihadi, perkara yang boleh difikirkan, diikhtiarkan dengan akal. Berbeza dengan Syiah yang mengatakan bahawa Rasulullah telah mengemukakan nas, memberi satu hadis, bukan satulah, yang dibawa oleh Syiah banyak sangatlah, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ali yang sepatutnya dilantik menjadi pemerintah. Itu isu besar. Kalau ada nas, kalau dia orang angkat sampai ayat Quran belah, tapi kalau ayat Quran tu tak sabit pun, kalau ada hadis-hadis sahaja, kalau demikian kefahamannya, ada hadis nas daripada Nabi, dan Nabi wa ma yantiqu anil hawa, apa yang Nabi cakap, hadis Nabi itu juga wahyu yang tak boleh nak ditolak. Maksudnya kalau benar andaian Syiah sedemikian, maksudnya kita menentang nas, kita menentang wahyu, kita ahli sunnah wal jamaah ni. Itu satu isu besar lah. Kalau kita menerima bentuk pengujahan mereka, kita ni orang yang melawan Allah sebenarnya, bukan setakat melawan Nabi. Jadi kefahaman bahawa sama ada ia perkara ijtihadi ataupun perkara yang datang daripada nas, itu yang membezakan kita dengan Syiah pada terasnya. Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi Hamad, bekas ketua jabatan di Jabatan Aqidah, menghuraikan bahawa perbezaan paling dasar sekali di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ialah pada kefahaman berkenaan. Sama ada kita berpegang tentang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Ali itu suatu benda yang ijtihad ataupun yang nas, ada nas tentangnya. Dengan maksud, kalaupun kita berjumpa dengan orang Syiah sebagai contoh, kita tanyakan dia, hang percaya tak Sayyidina Ali adalah khalifah, yang imam yang sepatutnya dilantik selepas kewafatan Rasulullah? Sudah tentu dia akan kata ya. Dan apa dalil, apa hujah yang hang pegang? Kalau dia kata hujah itu adalah hujah aqliyah, dia tu Syiah jadi-jadiannya lah, dia bukan betul-betul Syiah lagi. Begitu. Kalau yang kata betul-betul Syiah ni, dia akan mengatakan memang Sayyidina Ali yang sepatutnya dilantik, dan di sana ada nas, sama ada ayat Quran ataupun hadis Nabi yang ditafsirkan oleh mereka sebagai menunjukkan Sayyidina Ali lah yang patut dilantik. Jadi itu kalau kita nak cam Syiah ni, pergi ke situlah antaranya, benda yang paling pokok sekali. Hang terima tak Sayyidina Ali adalah imam selepas Rasulullah wafat? Kalau diterima, penerimaan tu disebabkan nas ataupun disebabkan akal? Kalau disebabkan akal tu benda yang kita boleh bincang lah, bukan Syiah sungguh-sungguh pun tu. Dia pun tak sedar pun tentang akidah Syiah tu.
ikutan orang je kot. Tapi kalau dia percaya bahawa ada nas, itulah yang menjadi masalah. Baik, apabila mereka mengandaikan bahawa di sana ada nas, dalam huraian sama juga Imam Baghdadi hurai di sini, tapi cara Ustaz Fauzi Ahmad hurai kepada saya tu lagi nampak lagi keras lah. Dari sudut begini, dia mengatakan kalau di sana ada nas yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang sepatutnya dilantik menjadi khalifah, mengapa Sayyidina Ali tak menyatakan nas berkenaan? Itu jawapan kita kepada Syiah yang sedemikian. Kalau betul ada nas, jangan persoalkan masalah Abu Bakar tak terima nas itu, Umar tak terima nas itu, nak kutuk Sayyidina Abu Bakar, nak kutuk Sayyidina Umar, tak apalah, kutuklah, tak apa, itu satu hal. Tapi Sayyidina Ali sendiri, pasal apa Sayyidina Ali, kalau ada nas, dia sendiri mesti tahu. Sebab apa? Dalam hadis-hadis yang diceritakan itu, semua hadis itu menceritakan bahawa Sayyidina Ali ada di tempat yang sama ketika Rasulullah, antaranya hadis Ghadir Khum tu sebagai contoh. Rasulullah pegang tangan dia dan mengatakan dia sebagai wali dan sebagainya. Maksud Sayyidina Ali ada di situ. Kalau benar Sayyidina Ali memahami hadis-hadis berkenaan sebagaimana yang dipahami oleh Syiah Rafidah kemudiannya, mengapa Sayyidina Ali sendiri tak menuntut pemerintahan? Memang dalam sejarah kita tahu ketika bai'ah Abu Bakar tu Sayyidina Ali tak ada, dan selepas suatu ketika Fatimah pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar untuk minta harta warisan daripada Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata ada hadis dia tak mewarisi, harta dia menjadi hak milik awam, tak menjadi harta Fatimah. Dan kita tahu dalam sejarah itu, kita tak boleh nak nafikan bahawa ada rasa sikit di antara Fatimah dan juga Sayyidina Ali sebagai dua suami isteri dengan Abu Bakar. Tapi akhirnya Sayyidina Ali membai'ah Abu Bakar. Dia menerima pemerintahan Abu Bakar. Tempoh tu adalah 40 hari ke 4 bulan ke, macam-macam lah riwayat sejarah berkenaan. Tapi akhirnya Sayyidina Ali menerima pemerintahan Abu Bakar, dan dia tak menuntut, dan dia tak memukakan hadis-hadis yang kononnya dia yang sepatutnya dilantik. Sayyidina Ali sendiri tak faham hadis-hadis demikian sebagaimana yang Syiah faham. Dan bukan setakat pada zaman Abu Bakar, lepas Abu Bakar naik Umar, Sayyidina Ali tak tuntut juga. Naik Osman tak tuntut, 3 orang khalifah, berapa belas tahun tempoh tu. Bukan belas lah, dah berapa 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih Sayyidina Ali tak tuntut pemerintahan, menunggu sehingga dia sendiri dilantik. Jadi dalam tempoh 20 tahun tu apa kerja Sayyidina Ali ni? Kalau ikut cara saya faham daripada Ustaz Fauzi Ahmad cerita kat saya nak jangan duk katalah Abu Bakar yang kufur atau Umar yang kufur ni, Sayyidina Ali sendiri kafir ni. Sebab apa? Kalau itu hadis daripada Nabi, bukan Nabi suruh tu, Tuhan suruh maksudnya. Kalau Tuhan suruh, tapi Sayyidina Ali tak menuntut pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dia untuk menjadi pemerintah selepas Rasulullah, apa kerja Sayyidina Ali ni? Takut kat manusia lebih daripada takut kat Tuhan. Sedangkan dalam sejarah ini, antara yang dihuraikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam Usuluddin, sedangkan dalam sejarah terbukti bahawa Sayyidina Ali seorang tokoh yang cukup berani. Memang dia berani pun samalah dengan keberanian dengan sahabat-sahabat lain. Di situ antaranya punca timbul doktrin taqiyah di kalangan Syiah itu. Kononnya disebabkan Sayyidina Ali takut kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat lain, maka dia bertaqiyah, dia menyembunyikan kehendak dia untuk menjadi pemerintah. Pelik sangatlah kepribadian Sayyidina Ali yang sedemikian hebat, didakwakan dia takut dengan para sahabat untuk nak melaksanakan tuntutan Rasulullah, yang mana itu menjadi tuntutan Allah sendiri. Jadi itu pokok yang kita nak kena faham, perbezaan di antara kita dengan Syiah, yang mana secara langsung kita tahu bagaimana nak menjawab pendirian Syiah berkenaan. Jangan disalahkan Abu Bakar, jangan disalahkan Umar dan sebagainya. Salahkan Sayyidina Ali sendiri sebab tak menuntut pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kepada dia. Kalau benar dia faham macam tu. Tapi kita faham cara mentafsir sedemikian adalah tafsiran yang salah. Sebenarnya Sayyidina Ali sendiri tak faham hadis-hadis berkenaan dengan maksud dia dituntut menjadi pemerintah ataupun dia diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemerintah.
dia sendiri tak faham, sahabat lain pun semua tak faham hadis-hadis berkenaan. Hadis Ghadir Khum itu mungkin dipersoalkan oleh setengah orang kesahihannya, tapi ada yang menerima. Bukhari Tabari sebagai contoh menerima kesahihannya. Saya rasa tak perlu nak dipertikaikan soal kesahihan, sebab riwayat tu banyak juga riwayat berkenaan Sayyidina Ali dinyatakan sebagai wali dan sebagainya, yang mana semua itu telah dihuraikan dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah untuk memahaminya dalam konteks yang khusus. Sebagai contoh, Sayyidina Ali masih kecil, yang para sahabat mengejek-ngejek dia disebabkan ialah perangai budak-budak. Sebagai contoh, sikapnya yang keremajaan itu para sahabat mengatakan kat dia. Jadi Rasulullah nak mempertahankan dia, jangan duk kata macam-macam kat dia. Dia ni wali aku, dia ni darah keturunan aku, dia ni bagaikan Harun. Kalau Nabi Musa ada Harun, Sayyidina Ali ni bagaikan Harun kepada Nabi Musa, dia bagaikan Harun kepada aku. Jadi itu riwayat-riwayat yang memang diterima kesahihannya, tapi difahami oleh ulama, dan bukan oleh ulama sebenarnya, difahami oleh Sayyidina Ali dan para sahabat pada zaman itu sendiri dengan kefahaman yang khusus dalam konteks-konteks hadis-hadis berkenaan disebutkan. Jadi berbezalah kefahaman kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Sebaliknya, kita faham bahawa memang selepas Rasulullah yang layak menjadi pemerintah itu adalah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan dikemukakan banyaklah ayat-ayat dan hadis-hadis, antaranya untuk mendokong seperti istilah izqali li sahibihi, itu satu-satunya yang ada dalam Quran. Li sahibihi, perkataan sahabat yang dinisbahkan oleh Al-Quran sendiri hanya kepada Abu Bakar, tak dinisbahkan kepada orang lain. Ayat Quran izqali li sahibi ketika di Gua Hira itu, la takhaf wa la tahzan, jangan takut. Sebab Sayyidina Abu Bakar rasa takut waktu tu, takut diancam oleh musyrikin Mekah. Yang mana secara langsung bila sebut izqal li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, dan sejarah membuktikan sahabatnya itu ialah Abu Bakar, maka ini satu dalil yang putus, yang qat'i. Kalau sesiapa menolak bahawa Abu Bakar adalah sahabat, dia jatuh kufur. Kalau kita menolak Umar, kita kata Umar bukan sahabat, Sayyidina Ali sendiri ataupun sahabat-sahabat lain ni bukan sahabat, tak jatuh kufur. Tak jatuh kufur, sesatlah. Tapi kalau kita menolak Abu Bakar sebagai sahabat, jatuh kufur, sebab benda tu disebut secara jelas oleh dalam Al-Quran. Begitu. Apatah lagi mencela dia, lagi teruklah. Begitu. Tapi celaan kepada sahabat-sahabat lain juga dibincangkan oleh para ulama. Dia semuanya tak menjatuhkan kepada kekufuran, menjatuhkan kepada keadaan sesat lah. Begitu. Baik, itu antara ayat Quran yang diangkat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menyatakan keistimewaan Abu Bakar. Dan sejarah juga membuktikan bahawa Rasulullah bila sakit, dia suruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Jadi itu antara hadis dan petunjuk-petunjuk yang dikemukakan oleh para ulama yang menunjukkan kewibawaan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Dan dalam kitab Ibanah Abu Hasan Asy'ari, kena terima kesahihan tu. Kalau tak terima, bermaksud silsilah pemerintahan Islam tu terputus. Kita kena terima kesahihan pemerintahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah dan seterusnya. Kalau kita tak terima tu, silsilah pemerintahan tu terputus daripada Rasulullah. Jadi macam-macam hadis juga sebenarnya dalam soal pemerintahan ini. Soal silsilah ataupun periwayatan tu amat dipentingkan dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hadis. Tapi sebenarnya kalau kita teliti dalam semua bidang ilmu, malah dalam soal pemerintahan pun, soal silsilah perhubungan yang tak putus daripada Rasulullah sampai kita sekarang, itu satu yang penting untuk diberi perhatian. Baik, seterusnya berdasarkan kepada pengiktirafan kita kepada Abu Bakar, maka kita secara umumnya ahli sunnah wal jamaah mengakui bahawa insan yang paling hebat, yang paling afdal sekali selepas Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar lah.
kemudian Saidina Umar. Dan kedua-dua mereka ini lebih afdal ataupun lebih mulia daripada keseluruhan sahabat-sahabat lain. Tapi di sana ada perbincangan tentang siapa yang lebih afdal di antara Saidina Osman dengan Saidina Ali, siapa yang lebih afdal. Ada pendapat di kalangan ulama ahli sunnah sendiri yang mengatakan Saidina Ali lebih afdal. Seperti Ibnu Khuzaimah sebagai contoh mengatakan Saidina Ali lebih afdal daripada Saidina Osman. Itu benda yang diperselisihkan. Dan kitab Al-Baghdadi pun menyebut benda berkenaan dalam, bukan kitab Farqu Bainal Firaq, kitab dia yang satu lagi Usuluddin, dia jelaskan dengan lebih terperinci. Benda tu diperselisihkanlah siapa yang lebih afdal berkenaan. Tapi bahawa Abu Bakar lebih afdal dan kemudian Umar selepas Abu Bakar, itu dipersetujui oleh semua ahli sunnah wal jamaah. Dan kita dalam Farqu Bainal Firaq ini juga, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah bersama dengan Saidina Ali dalam perang Jamal dan juga perang Siffin. Kita bersetuju ataupun mengiktiraf kesahihan tindakan dia menentang Muawiyah, menentang Aisyah, menentang Zubair, menentang seorang lagi Zubair dan Talhah, seorang lagi Talhah, Zubair dan Talhah. Jadi itu empat orang tokoh. Aisyah tu isteri Nabi, ummahat mukminin. Muawiyah, Zubair, Talhah ni antara 10 orang yang dijanjikan syurga. Kalaupun kita memihak, kita bersetuju dan mengiktiraf Saidina Ali, bukan bermaksud kita menyalahkan sehingga mengkufurkan sahabat yang lain. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Memang kita bersetuju, kita mengiktiraf bahawa apa yang dibuat oleh Saidina Ali itulah yang sepatutnya. Tapi sejarah menunjukkan ada mainan di kalangan pihak-pihak yang menjadi orang tengah, yang sengaja memanipulasi keadaan. Sebab situasi pemerintahan zaman tu, Muawiyah duduk di Syria sana tu. Tak, pusat pemerintahan ialah di Madinah ni, tempat jauh. Dan situasi tu nak kawal naik kuda sehari tak sampai. Bukan ada Twitter, zaman lah ada Twitter lagi teruk, Twitter, Facebook pun lagi serabut, lagi banyak fitnah sebenarnya. Tak, lagi serabut. Tapi zaman tu pun serabut serupa tu lah. Ada maklumat lambat sampai. Sekarang ni maklumat cepat sampai pun masuk serabut juga. Jadi situasi keadaan itu yang menimbulkan pertelingkahan. Jadi bukan setakat bertelingkah, malah perang Jamal dan perang Siffin, yang saya sendiri mengakui saya tak maklum tentang sejarah peperangan berkenaan. Tapi huraian Baghdadi mengatakan bahawa kita memihak ataupun mengiktiraf tindakan yang dibuat oleh Saidina Ali. Cuma kita tak sampai mencela Muawiyah sebagai contoh, apatah lagi mengkufurkan Muawiyah. Berbezalah dengan Syiah yang sampai mengkufurkan, mencela dan sebagainya. Bukan setakat Muawiyah, malah seluruh Bani Umayyah yang memerintah hampir 100 tahun itu dicela keseluruhan pemerintahan Bani Umayyah, sehinggalah Bani Abbasiyah naik. Jadi kita tak bertindak sedemikian. Kita masih mengiktiraf Muawiyah sebagai seorang tokoh yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sendiri. Baik, itu isu-isu klasik yang kita perlu faham pada dasarnya, yang sebenarnya tak menjadi perkara yang berulang lah, sebab tokoh-tokoh itu semua dah selesai. Cuma mungkin kalau berjumpa dengan orang Syiah, dia masih lagi nak berdebat hal ini. Itu je lah yang mungkin menjadi persoalan. Tapi ada perkara-perkara lain yang saya rasa relevan untuk konteks semasa ini, yang dibincangkan oleh Imam Baghdadi ini, secara khususnya tentang syarat pemerintahan. Secara umumnya syarat pemerintahan ini boleh dikatakan ada empat secara umumnya, yang daripada empat inilah dikembangkan. Yang pertama, berilmu, yang dalam konteks sekarang ini pun relevan. Pemerintah yang kita nak lantik, yang kita nak iktiraf, nak bagi bai'ah, dengan maksud nak bagi undi lah dalam konteks sekarang ni, perlu ada sekurang-kurangnya 4 syarat ini. Yang syarat keempat itu nanti saya sebut, dia diperselisihkan. Yang pertama, dia mesti berilmu.
berilmu itu disebut oleh Imam Baghdadi sehingga pada tahap dia mampu berijtihad. Tinggi sungguh lah. Dapat bersama-sama dengan para ulama untuk melakukan proses ijtihad. Itu Baghdadi sebut. Tahap pemimpin yang kita nak lantik tu kena sampai macam tu. Tinggi tak? Tahu. Kemudian yang kedua adalah ini merujuk kepada sifat, dikembangkan lagi. Dia mesti lelaki. Ada sebut lah teks banyak, Baghdadi tak sebut lah, tapi dalam teks lain menyebut secara khusus dia mesti lelaki. Lelaki baligh, berakal. Tapi yang nak dimaksudkan itu asas sangatlah. Tapi yang nak dimaksudkan dengan adalah ini, dia mesti memenuhi sifat wali, sekurang-kurangnya wali kepada anak dia nak kahwin. Sifat wali iaitu seorang yang baik agamanya, menjauhi dosa-dosa besar, dan juga tidak terus sentiasa melakukan dosa kecil, iaitu dia bukan seorang yang fasik, mempunyai sifat adalah itu, bukan seorang yang fasik. Jadi itu syarat kedua yang diletakkan oleh Imam Baghdadi dan juga ulama-ulama lain. Yang ketiga, dia mesti as-siyasah, rijalus siyasah, ataupun ahli politik lah dalam konteks sekarang ni. Dia mesti seorang ahli politik yang minat dengan politik dan bermain dengan politik, yang pandai menghimpun orang dan mengerah, dan orang politik punya kerja lah. Orang akademik sebagai contoh, nak suruh mentadbir, nak suruh buat program, tak jalan kerja. Tak boleh. Suruh nak buat seminar pun tunggal langgang. Dia itu rijal siasah itu yang nak dimaksudkan. Dia seorang yang ahli politik lah dalam istilah kita sekarang ni. Dia pandai dengan bermain dengan orang dan sebagainya. Pandai menggunakan kuasa yang ada pada diri dia, dan kelompok-kelompok itu dia pandai susun desakan di sana. Itulah, dia mesti ada keupayaan berkenaan. Yang secara khususnya lagi dalam Aqaidun Nasafi disebut kemampuan ataupun kewibawaannya untuk mempengaruhi ataupun menguasai tentera, menguasai kelompok yang dapat menjaga keamanan, iaitu general lah. Nak merujuk kepada golongan general, tentera-tentera ni, dia ada general ini berpengaruh walaupun lepas pencen dan sebagainya. Kelompok ini mesti dapat dipengaruhi oleh orang tadi ni yang kita nak lantik sebagai pemerintah. Sebagai contoh, saya nak buat contoh kelompok general seperti yang berlaku di Mesir baru-baru ni. Mubarak lepas pula dah. Tak. Sebab apa? Sebab pengaruh dia tu dan kuasa yang ada pada dia tu, memanglah dia bina daripada dulu lagi, tapi kuasa tu ada pada dia. Dan segala general, semua general, orang-orang yang menguasai ekonomi, menguasai pentadbiran, menguasai di sana sini itu, mempunyai hubungan dengan dia. Dan dia boleh mempengaruhi mereka ini untuk melakukan macam-macam tindakan lah. Jadi benda itu kena ada pada orang berkenaan. Kalau orang mai dari hujung kampung, orang pun tak kenal, baik memang mulia sangatlah, wali dan sebagainya, tapi duk kena bernampak dengan general je sebagai contoh. Tak boleh macam tu. Orang macam tu tak layak menjadi pemerintah. Mesti ada kewibawaan siasah, kewibawaan politik itu. Itu syarat yang ketiga. Dan syarat keempat yang disebutkan oleh Imam Baghdadi juga dalam teks-teks lain, mesti keturunan Quraisy. Itu ada hadis al-a'immah min Quraisy, dan hadis berkenaan saya tak jumpa dalam kutub sitah, dalam kitab-kitab hadis. Matan al-a'immah min Quraisy saya tak jumpa, tapi kefahaman yang sama ada dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim pun ada, bahawa pemerintahan ataupun orang yang nak dilantik sebagai pemerintah itu mestilah daripada Bani Quraisy, daripada bangsa Quraisy. Jadi ini syarat yang diletakkan oleh Imam Baghdadi. Tetapi menurut Imam Haramain Al-Juwaini, dia kata bagi dia
ada ruang untuk dibincangkan lagi tentang syarat yang keempat ini. Berbeza dengan syarat yang ketiga, tiga syarat yang pertama tadi ni itu mesti ada. Kecuali syarat yang keempat ini dia kata ada ruang yang boleh dibincangkan lagi lah. Jadi itu 4 syarat asas yang relevan sekarang, akan datang dan seterusnya, relevan untuk kita nilai dalam usaha kita nak melantik pemerintah. Tapi yang soal melantik itu pun ada juga perbincangan merujuk kepada konteks masa yang dibincangkan oleh para ulama. Ni saya nak cuba terapkan asas teori tadi ni dalam konteks masa. Idea ni idea bukan dari kitab lah, tapi idea saya bila saya duk baca, mendengar syarahan dan berfikir sendiri yang kita boleh bincangkan secara seterusnya. Saya merujuk balik kepada apa yang saya faham daripada dulu, apa pengajaran Ustaz Osman Muhammadi dulu. Bila dia sebut tentang pemerintahan, dia kata kita mesti mengiktiraf pemerintahan yang ada. Kalau kita tak iktiraf pemerintahan, dia memberi kesan kepada nikah kahwin. Tu saya tersentak dari situ soal nikah kahwin. Kalau kita tak memberi pengiktirafan kepada pemerintah, maka nikah kahwin kita mungkin tak sah. Itu dia sebut. Dan bila disebut tentang nikah kahwin, maksudnya dia bukan merujuk kepada Perdana Menteri, dia merujuk kepada Sultan. Dan itu membuatkan saya terfikir, memanglah dalam soal agama sebenarnya, dalam konteks sekarang, pemerintah yang dibincangkan dalam teks ini semua merujuk kepada Sultan sebenarnya, ataupun Agong lah dalam konteks Malaysia. Agong bukan merujuk kepada Perdana Menteri. Dalam konteks negeri, Sultan bukan merujuk kepada Menteri Besar, merujuk kepada Agong, sebab yang menguasai tentera adalah Agong. Komander tertinggi itu Agong, bukan Perdana Menteri. Dan juga amalan kita bukan setakat nikah kahwin tadi ni, malah daripada solat sebagai contoh, menentukan waktu solat itu ditentukan oleh majlis agama yang berada di bawah kewibawaan sultan lah. Dalam konteks federal, bawah kewibawaan agung. Mawib itu berada di bawah kewibawaan agung. Jadi majlis agama yang menentukan waktu solat, menentukan kadar zakat, menentukan waktu puasa, menentukan waktu raya sebagai contoh. Kalau sultan kata aku nak raya hari ni, puasa dah anak bulan tak jumpa kat mana, jumpa kat Hindun. Tak kira aku nak raya juga. Raya tak boleh. Itu kuasa dia. Yang ada pada dia, yang kita kena taat. Tak salah tu salah, tak apalah, salah dia lah. Tu dia dengan Tuhan lah. Tapi soal kita nak kena taat tu memang kena taat. Tu ada berlaku tu dalam sejarah Malaysia, ada berlaku tu. Aku nak raya hari ni, carilah anak bulan tahun mana pun bagi jumpa kau. Tak apa, carilah. Ulama ni cari bagi jumpa lah. Itu berlaku. Yang mana tak ada ketika itu. Saya fikir balik, ketika kejadian berlaku, tak ada ulama yang memilih untuk raya hari berikutnya. Tak ada. Seluruh ulama seluruh Malaysia, mufti ke siapa ke, tak kira lah ulama pembangkang ke kerajaan ke, beraya hari yang sama. Kampung saya pun ramai ke lah tok-tok guru yang kuat pas ni, tapi raya hari tu juga, tak raya hari berikutnya. Tak. Sebab apa? Sebab kita memahami ni soal bahawa ketua yang kita mesti taat tadi ni adalah agung tadi ni. Dan agung itu yang berkuasa menentukan waktu semayang, waktu kadar zakat dan sebagainya. Yang ialah diusahakan ataupun diuruskan oleh mufti, majlis agama, pejabat agama dan sebagainya lah. Kalau di UK memang ada macam tu. Satu bandar tu hari ni raya, esoknya raya hari lain. Ada satu bandar bom tu, kadang-kadang masjid ni raya hari ni, masjid lain raya, sebab tak ada pemerintah. Tapi dalam konteks Malaysia kita tak boleh buat macam tu, sebab kita ada pemerintah yang kita mesti taat kepada dia. Jadi itu yang saya terfikir sendirilah sebenarnya. Saya cuba nak mengaitkan kefahaman asas yang kita baca dalam kitab ni dalam konteks semasa. Jadi bukan sebenarnya Perdana Menteri, yang mana bila kita baca balik sejarah, benda tu berlaku dalam sejarah Bani Buaih ketika pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
yang memanglah raja pada zaman awal itu raja itu berkuasa mutlak, tapi ada ketikanya bila dia mula melantik wazir tadi ni, wazir ataupun menteri, wazir kemudian dikuasai oleh satu kelompok, satu bani yang dinamakan Bani Buih, yang mana kuasa pengaruh politik yang ada pada Bani Buih ini lebih tinggi, lebih hebat daripada khalifah sendiri. Yang khalifah sendiri tak boleh nak kata apa-apa dan tak boleh nak melawan keputusan yang disebut oleh Bani Buih. Dan saya rasa dalam situasi berkenaan dia ada contohnya ketika zaman kita dijajah. Yang British datang melantik, dia tak buang sultan dan sultan-sultan kita, dia lantik residen. Yang residen tadi ni berkuasa dalam kebanyakan hal politik. Yang sistem sama diteruskan sekarang, digantikan residen itu dengan menteri besar dan juga Perdana Menteri. Bahaya juga tu cakap masuk dalam YouTube ni. Sistem yang sama sebenarnya kepada sultan dan juga agung tadi ni. Ada seorang menteri yang dulunya residen British tapi sekarang ni menteri-menteri berkenaan, yang nasihatnya nama nasihat, tapi nasihat itu macam mesti dipatuhi pula oleh agung. Tak. Dia dalam sejarah, memang sejarah Islam ada berlaku keadaan yang sedemikian, di mana khalifah ataupun pemerintah yang sepatutnya tinggi tadi ini menjadi kurang pengaruh politiknya berbanding dengan menteri-menteri dia, kalangan menteri dia. Dan itu saya rasa ada berlaku dalam konteks Malaysia ni, yang kita boleh bincang panjang lebar lah hal-hal berkenaan. Tapi poin saya, benda itu tak salah. Ada contohnya, ada presidennya dalam sejarah Islam. Yang kita dalam nak memahami teras akidah dan juga asas pemerintahan dalam Islam ni, kita nak kena selaraskan juga dengan konteks semasa. Kita tak boleh nak lari terus daripada konteks semasa dengan jadi golongan IS, Islamic State, menjadi golongan di Malaysia ni dulu ni Hizbut Tahrir sebagai contoh. Nak bercakap tentang khalifah yang satu saja, tak realistik langsung. Walaupun idealnya memang sepatutnya sedemikianlah mungkin, tapi bila dia orang tu dah ada pengaruh khawarij lah sebenarnya. Mungkin idealnya lebih kurang macam tu, tapi konteks semasa tak lagi membolehkan kita berfikir ke arah tu, sebab kita dah ada konsep negara bangsa yang telah memecah-mecahkan negara. Dalam teks akidah Imam Baghdadi memang ada sebut bahawa pemerintahan bagi umat Islam kena satu je, pada setiap masa satu saja seluruh dunia, kecuali kawasan-kawasan berkenaan dia sebut dipisahkan, ada hajir, ada pemisah. Antara pemisah yang dia sebut adalah lautan sebagai contoh, ataupun antara pemisah itu ialah musuh. Sebagai contoh, di antara tanah Arab ataupun Pakistan dengan Malaysia ni, sebagai contoh ada laut, ataupun ada sana musuh Islam di Myanmar kan, sebagai contoh kita nak angkat itu sebagai musuh Islam, yang mana mengelak kita untuk berhubungan dan saling bantu-membantu dengan orang di Pakistan, orang di Timur Tengah, di negara Arab. Dalam konteks sekarang dah tak berlaku lah, sebab perhubungan itu semakin baik. Tapi nak balik, disebabkan ada perhubungan yang semakin baik itu, kita nak balik kepada kefahaman bahawa khalifah tu mesti seorang saja untuk seluruh dunia Islam. Kita mesti ada di bawah satu empire macam diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Itu dah tak realistik sangat kita nak buat. Dalam perkembangan sejarah kita, memang ketika Islam sampai ke tanah Melayu ni, dah dilantik pemerintah iaitu sultan. Kalau dalam konteks Semenanjung ini, Melaka lah sebagai contoh yang selalu diangkat dalam sejarah, ataupun Kedah, Sultan Kedah sebenarnya lebih awal lagi menerima Islam. Itu telah diangkat dan menjadi pemerintah tersendiri, yang memang ketika itu ada berhubungan lah dengan khilafah di tanah Arab, tapi terputus disebabkan penjajahan dan sebagainya, yang mewajarkan kita hidup dan wujud sebagai sebuah negara sendiri dengan sistem yang tersendiri. Jadi perkara itu saya rasa benda yang perlu diambil kira. Sebab apa? Sebab soal pemerintahan itu keseluruhannya adalah persoalan ijtihad sahaja. Dia tak ada nas yang mengatakan kita mesti ada seorang khalifah yang satu. Tak ada.
Jadi bila dia perkara nas, kita boleh bincangkan perkara berkenaan, dan amalan yang ada sekarang kita boleh terima. Jadi itu tambahan saya sendirilah kepada asas-asas dasar-dasar. Cuma saya nak tambah lagi yang tidak ada dalam al-farqu bainal firaq, dibincangkan antaranya oleh Taftazani ketika mensyarahkan syarah Aqaidun Nasafi, dan juga oleh Syekh Ibrahim Laqani waktu dia mensyarahkan Jawharah Tauhid. Ialah poin yang mungkin relevan untuk kita tak menjatuhkan pemerintah disebabkan kefasikan dan juga kezalimannya. Itu ada dalam teks akidah yang memang dibincangkan oleh ulama terkemudianlah. Ulama zaman awal, Baghdadi sendiri, Baqilani yang lebih awal lagi, sampai Imam Juwaini pun tak sebut tentang hal berkenaan. Imam Nasafi ni terkemudian dah, lebih kurang 1100 Masihi, lebih kurang dah terkemudian dah. Yang dibincangkan oleh ulama terkemudian, tapi masih lagi berada dalam kerangka pemikiran yang sama, iaitu kita tak menjatuhkan ataupun menurunkan pemerintah disebabkan kezaliman yang dia lakukan, gitu. Tapi ini berbezalah sebenarnya dengan pendapat Imam Asy'ari sendiri. Imam Abu Hasan Asy'ari, menurut dia orang yang zalim itu mesti diturunkan. Itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Kalau ialah kita pun bukan memang Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah lah, bukan Asy'ariyun, bukan menurut totok pemikiran Abu Hasan Asy'ari. Ada yang kita berbeza pendapat disebabkan faktor-faktor dan juga pemikiran-pemikiran ulama yang lain. Antaranya yang disebutkan oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, kita tak menjatuhkan pemerintah itu antaranya sebab apa? Sebab fitnah yang mungkin timbul, yang dipegang antaranya oleh Syekh Buti sendiri. Syekh Buti pada peringkat awalnya dia memang berpegang teguh dengan pegangan ini. Kalau kita nak berusaha menjatuhkan pemerintah, dia akan membawa kepada fitnah yang lebih besar. Pemerintah tadi inilah pemerintah yang ada pengaruh dengan tentera, pengaruh dengan dunia pentadbiran, dengan dunia ekonominya, yang mana kalau dia jatuh pun, dia dalam penjara pun, dia boleh buat macam-macam. Apatah lagi macam Bashar Assad yang tak jatuh-jatuh pun, tak tahu di mana pun, nak cari nak bunuh dia pun tak boleh, tak sampai pun. Jadi negara akan jadi kucar-kacir dengan lebih teruk lagi. Jadi itu benda yang kita jaga, dan kita bagi perhatian lah. Dia berbeza lah. Saya tak faham menjatuhkan tadi ni dalam konteks demokrasi kita, pilihan raya dan sebagainya ni. Nak menjatuhkan menteri besar, nak menjatuhkan Perdana Menteri melalui pilihan raya tu, saya tak faham dalam konteks menjatuhkan pemerintah disebabkan kezaliman seperti yang disebutkan oleh teks. Sebab itu kerangka yang memang ada dalam sistem kenegaraan kita. Bila kita pegang bahawa pemerintah ulil amri itu agung dan sultan-sultan, maka kita tak nak jatuhkan adalah sultan tadi ni, para pemerintah itu. Bukannya menteri besar yang memang boleh dipilih saban tahun, saban masa itu. Itu memang proses yang memang ada dalam kerangka kenegaraan kita sendiri. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak bentangkan, yang kita boleh bincangkan dengan lebih lanjut lagi lah. Itu saja. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.